Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini agenda awani dari World Trade Center Kuala Lumpur. Sekarang kita sudah maklum bahawa kerajaan sudah melakukan program proses untuk memberikan dos penggalak kepada kelompok dewasa di seluruh negara dan sambutan yang diterima amat menggalakkan. Dan kita mahu apa juga isu yang berbangkit dan juga perkara yang disangsikan oleh masyarakat berkaitan dengan dos penggalak dapat dijawab dengan baik dan diterima oleh seluruh masyarakat. Tetapi pastinya di kalangan kita di luar sana masih sangsi ada sekelompok yang mungkin kenapa dah lengkap vaksin 1 dan 2 kena perlu ambil dos penggalak. Itu persoalan yang asas biasa yang akan disoalkan oleh mereka. Keduanya, dengar cerita macam-macam, ada kesan sampingan sampai ada jantung bengkak ataupun seumpamanya serangan jantung dan seumpamanya. Adakah benar dos penggalak ini menyebabkan ada kesan sampingan separah demikian? Begitu juga bagaimana dos penggalak perlu diberikan sama ada secara jenis yang sama ketika mereka menerima dos pertama dan juga dos kedua, ataupun mereka mempunyai pilihan, kelompok dewasa ini mempunyai pilihan untuk menerima dos penggalak yang berbeza jenama, sama ada dari jenama A ataupun B ataupun seumpama dengannya. Jadi semua perkara-perkara inilah yang sedang diperdebatkan, yang sedang dipersoalkan di kalangan masyarakat di luar sana. Tetapi dalam masa yang sama, kerajaan sedang membuat kajian adakah wajar dos penggalak dilaksanakan ataupun diberikan kepada kelompok remaja, iaitu di bawah umur 18 tahun, kerana mereka pun sekarang terdedah untuk mendapatkan COVID-19 positif, sama ada mereka tidak ada kesan sampingan yang kuat ataupun mereka mengalami kesan COVID-19 yang mungkin parah, termasuk mereka terpaksa dimasukkan ke ICU hospital. Jadi semua ini akan kami bincangkan sebentar lagi. Saya akan mendapatkan pandangan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Gaus Muhammad Azam, Pengarah Institut Genom dan Vaksin Malaysia yang sudah pun bersedia di talian. Assalamualaikum Dr. Gaus, apa khabar? Waalaikumsalam Nazri, alhamdulillah. Ya, diam tak diam kita dah masuk 2 tahun lebih kita melalui pandemik COVID-19. Dr. Gaus pun tak jadi penasihat kepada Menteri Kesihatan, sekarang berada di Institut Genom dan juga Vaksin Malaysia, satu institut yang penting yang berada di bahasan hadapan dalam kajian menerbitkan ataupun mengeluarkan vaksin untuk negara kita Malaysia dan apa juga penyakit. Mungkin yang pertamanya, bagi kita masyarakat di luar sana, ramai mungkin beranggapan mengapa nak ambil dos penggalak ataupun booster pada ketika ini, sedangkan dos primer 1 dan 2 sudah pun kita terima dalam masa 1 tahun yang lalu, 6 bulan yang lalu, ataupun yang terkini mungkin yang 3 bulan yang lalu. Kenapa perlu diminta untuk mendapatkan dos penggalak? Jadi apa jawapan yang wajar kita berikan kepada golongan yang mungkin sangsi dengan situasi ini sekarang, Dr. Gaus? Ya, terima kasih Razri. Jadi dos penggalak biasanya diberikan kerana terdapat beberapa sebab. Dan sebab utama kerajaan Malaysia memberi dos penggalak adalah kerana penularan varian Omicron yang baru kita dapat lihat dah mula berada di dalam negara. Dan kajian-kajian yang telah dilakukan di seluruh dunia menunjukkan varian Omicron ini mempunyai banyak mutasi, lebih kurang 50 mutasi, dan daripada 50 mutasi itu 36 mutasi berada di dia panggil the spike protein. Yang spike protein ni adalah di mana kita punya antibody kita daripada vaksin dapat mengenal pasti virus tu. Jadi apabila terdapat banyak mutasi, iaitu perubahan yang berlaku di situ, jadi dia panggil the efficacy, dia punya capaian untuk antibody untuk menyahkan virus tersebut berkurangan sedikit. Oleh itulah antara sebabnya kita banyak negara telah menasihatkan untuk memberi booster dose agar menaikkan semula tahap antibody kita supaya kita lebih bersedia untuk menahan daripada jangkitan varian Omicron. Dan kita melihat kenapa mula-mula mereka kata 2 dos adalah cukup, tak perlu 3 dos sebelum ini. Tapi kerana sebelum ini kita melihat vaksin ini, apabila mereka membuat vaksin ini, ia adalah berdasarkan kepada virus yang asal, iaitu daripada Wuhan, dipanggil strain Wuhan.
Kemudian kita juga melihat dalam masa 2 tahun ini banyak varian-varian baru yang telah muncul seperti Alpha, Beta, dan sebelum ini kita tengok bagaimana Delta menyerang negara dan kes masa tu naik ke 20,000. Dan sekarang ni dengan adanya Omicron, kita melihat bahawa data-data menunjukkan bahawa untuk kita memberi perlindungan yang secukupnya, kita memerlukan dos ketiga untuk kebanyakan rakyat. Jadi itu antara sebab-sebabnya kenapa kita perlukan dos booster. Untuk kita sebelum penularan varian Omicron berada di negara kita, saya rasa ini antara tugas utama Kementerian Kesihatan adalah untuk sediakan negara sebelum kita dapat diorang panggil the Omicron wave, kerana itu yang kita melihat sedang berlaku di negara-negara luar seperti di Amerika Syarikat atau di United Kingdom. Okey, adakah formulanya sama apabila kita menggesa rakyat mendapatkan dos pertama dan dos kedua supaya kelompok ini akan menjadi pendinding ataupun penebat kepada kelompok-kelompok yang tidak mendapatkan vaksin, yang tidak boleh menerima vaksin booster ataupun dos penggalak daripada mereka dijangkiti penularan mutasi Omicron. Adakah formula yang sama apabila kita menggesa kelompok dewasa, segeralah ambil dos penggalak ataupun booster shot apabila temujanji sudah pun diberikan kepada. Adakah formula itu sama sekarang ketika kita mendapatkan dos lengkap dua ketika sebelum ini untuk mengekang varian-varian seperti Beta dan Delta ketika itu? Ya, betul Razri. So, konsepnya adalah sama. Untuk mereka yang boleh mendapatkan vaksin, terutama yang boleh mendapatkan booster, ia adalah sangat penting untuk kita mendapatkan booster, untuk kita melindungi orang di sekeliling kita. Kerana juga Razri, terdapat juga kajian-kajian yang sedang dilakukan dan mereka melihat bahawa ada untuk setengah orang seperti yang warga emas lebih 65 tahun atau mereka yang mempunyai penyakit yang mempunyai sistem imun yang lemah, 3 dos juga kadang-kadang tidak cukup dan memerlukan dos keempat. Dan ini berlaku dan telah dilakukan oleh negara seperti Israel. Mereka telah memberikan dos keempat kepada warga emas umur 65 ke atas. Kerana mereka melihat imun sistem mereka tidak kuat. Jadi mereka punya tahap yang juga tidak tinggi. Jadi dua perkara yang sangat penting sekarang ni adalah satu, untuk kita melindungi keluarga kita sekeliling. Kerana apabila sebagai contoh kita yang kebanyakannya yang masih sihat, kita banyak bergerak dan berjumpa dengan orang. Dan kadar transmisi itu mungkin boleh berlaku dengan cepat apabila golongan muda mula pergi bekerja, pergi berjumpa kawan. Dan kita juga tahu bahawa virus ini boleh disebar melalui udara. Sebab itu sekarang ventilasi juga adalah sangat penting. Tapi kembali kepada apa yang Nazri cakap tadi, betul, kita perlu kepada mereka yang boleh mengambil booster dose, diminta ambil booster dose kerana ia dapat melindungi mereka-mereka yang mungkin tidak boleh mengambil booster dose ataupun mempunyai imun yang rendah, dan mereka apabila mengambil booster dose pun mungkin tahap antibody mereka tidak naik setinggi yang memberi perlindungan yang secukupnya. Jadi kita harus membuat lebih booster dose ini harus diberikan kepada ramai lagi orang untuk melindungi, terutama seperti kanak-kanak juga yang belum boleh mengambil vaksin. Jadi kita harus juga melindungi mereka kerana kadang-kadang anak-anak kecil nak pergi berjumpa dengan atuk, nenek, mereka memerlukan. Jadi kita kena lindungi anak-anak kita sekali supaya kita dapat melindungi semua. Okay. Dr. Gauss, sekali lagi di kalangan masyarakat, di kalangan yang sudah pun menerima dos primer, mereka ada pengalaman mungkin sedikit demam, bengkak di tempat yang mereka dapatkan jab tersebut, mereka terasa macam badan sangat lemah dan sebagainya. Ada sedikit traumatise ataupun pengalaman yang tidak baik ketika menerima dos pertama ataupun dos kedua, dan menyebabkan mereka rasa agak serik untuk menerima dos penggalak pada ketika ini, dan mereka agak berhati-hati untuk sewenang-wenangnya menerima dos penggalak. Dan mereka bertanya lagi soalan, berapa lama bertahan kalau saya mengambil dos penggalak ini? Adakah 3 bulan lagi ataupun 6 bulan? Dan mereka akan diminta untuk mendapatkan dos penggalak keempat. Jadi apa jawapan Dr. Gauss? Okey, jadi betul kepada mereka terutama yang muda-muda, biasanya kesan sampingan seperti demam, sakit otot, penat, pening kepala, itu adalah antara dia panggil kesan sampingan yang biasa dilalui oleh ramai. Jadi cuma satu je lah,
kita melihat sekarang dengan varian Omicron, kita melihat data-data dari US, negara Amerika dan UK, di mana lebih ramai orang yang walaupun dah lengkap vaksinasi 2 dos, mereka masih boleh kena COVID-19 melalui varian Omicron. Dan apabila mereka kena COVID-19, itu adalah saya rasa lebih membahayakan. Kerana kesan sampingan daripada vaksin ada sekejap. Biasanya dalam masa 24 jam akan hilang ya semua kesan-kesan sampingan seperti demam, pening kepala, dan juga kita masa tu boleh makan paracetamol untuk menghilangkan semua kesan sampingan ini, kebanyakannya. Jadi saya rasa ya, mungkin orang masih teringat lagi kesan sampingan mereka dapat semasa mereka mendapat dos pertama atau dos kedua. Tetapi ini adalah lebih baik daripada kalau kita terkena COVID-19. Malah lebih teruk lagi apabila kita bukan saja terkena COVID-19, kita menyebarkan COVID-19 kepada orang ramai. Jadi saya rasa itu antara benda yang kita kena ingat, bahawa ia bukan sahaja untuk diri kita, ia adalah untuk satu komuniti dan keluarga tersayang kita juga. Ya, itu juga saya rasa pengalaman yang saya lalui kerana saya bekas pesakit COVID-19 baru saja lepas bulan yang lalu. Jika saya tidak mendapatkan dos lengkap vaksinasi, saya rasa saya akan mendapat COVID-19 yang lebih parah kalau tidak mendapatkan lengkap 2 dos vaksin COVID-19. Tetapi Alhamdulillah semuanya dapat berjalan dengan baik. Tapi bagi kelompok yang tertentu, sekali lagi soalan yang sama mungkin, adakah ibu mengandung yang sedang menyusukan bayi, yang sedang ataupun mendapatkan rawatan sakit-sakit berkaitan dengan mengandung dan sebagainya, adakah wajar mereka menerima dos penggalak ataupun wajar mereka mendapatkan nasihat terlebih dahulu kepada kelompok-kelompok ini, Dr. Gauss? Haji Nazri, jadi Kementerian Kesihatan telah mengeluarkan satu poster yang menunjukkan bahawa dos penggalak adalah selamat untuk diambil kepada mereka yang sedang merancang untuk mengandung dan sedang menyusukan bayi. Walau bagaimanapun, untuk mereka yang telah mengandung, mereka disyorkan untuk mengambil vaksin selepas minggu ke-12. Jadi kalau mereka merancang tapi belum lagi mengandung, dan yang telah mengandung selepas 12 minggu, mereka digalakkan untuk mengambil dos penggalak ini. Tidak ada masalah. Dan juga yang mereka yang menyusu. Tetapi seperti biasa, jika anda ada kemuskilan, anda dinasihatkan untuk berjumpa dengan doktor dan berbincang dengan doktor, kerana setiap orang berbeza. Setengah orang mungkin dia ada penyakit yang berlainan. Terutama mereka yang sedang sedang merawat penyakit-penyakit yang serius seperti kanser ataupun sedang mengambil pembedahan. Pastikan mereka berjumpa dengan doktor, berbincang dengan doktor adakah ianya selamat untuk mereka mengambil dos penggalak ataupun tidak. Dan nasihat doktor biasanya adalah sebaik mungkin mengambil dos penggalak jikalau boleh. Okey. Jadi tapi saya nak kembali kepada yang tadi yang Encik Nazri katakan, sebab siapa yang telah mendapat dos pertama dan kedua lengkap vaksinasi, jika mereka kena COVID, dia punya simptom dia adalah lebih dipanggil mild, lebih rendah berbanding dengan orang yang tidak langsung dapat vaksin. Dan apabila dan ini juga telah menunjukkan apabila mereka menerima booster dos penggalak mereka punya simptom lebih rendah lagi. Mungkin mereka tak rasa apa-apa walaupun mereka adalah positif COVID-19, yang dipanggil asymptomatic, ya, tidak ada simptom. Jadi inilah kita melihat untuk kita fasa, untuk kita dia panggil kita nak hidup dengan virus ini, ya. Kita apabila kita kena COVID, kita tidak masuk ke hospital. Itulah antara tujuannya pemberian dos penggalak ini. Ada laporan tak dari pemantauan Dr. Gauss dan juga KKM kesan sampingan yang serius akibat penerimaan dos penggalak? Saya rasa sejak saya lihat daripada yang mereka keluarkan tu, jadi kesan sampingan serius saya tak dengar lagi. Tapi sama ada, saya rasa untuk kita lihat kajian-kajian yang sebelum ini, tak banyak kesan sampingan serius selain daripada yang banyak dilaporkan adalah yang alergik kepada dos Pfizer sebagai contohnya.
Itu antara kesan sangat serius yang saya rasa memang ada, dan mereka akan diberikan vaksin lain lah jika mereka mempunyai alahan kepada vaksin tersebut. Tapi dari segi kajian mungkin ada yang mereka lihat kepada yang radang jantung, tapi kesnya sangat rendah, dan juga seperti dulu kita melihat di AstraZeneca, dia panggil blood clot, di mana kesan sampingannya sangat rendah berbanding jika kita terkena COVID. Biasanya kesan sampingan ini adalah kesan sampingan yang kita akan melihat tinggi apabila seseorang kena COVID. Jadi apabila mereka dapat vaksin, terdapat juga sedikit, sangat sedikit, 0.0001% daripada rakyat yang, bukan rakyat, dari seluruh dunia yang mendapat kesan sampingan ini. Tetapi harus diingatkan bahawa kesan sampingan ini sekarang ni diketahui oleh doktor-doktor. Jadi mereka tahu bagaimana nak merawat jika terdapat kesan sampingan ini. Jadi saya rasa secara keseluruhannya penerimaan vaksin adalah sangat-sangat selamat. Dr. Kos, bagaimana kita memberi respon? Kadang-kadang ditular di sosial media kita, di kumpulan WhatsApp kita dan sebagainya. Mereka individu tertentu baru saja meninggal 2-3 hari lalu dan kebetulan baru saja menerima dos penggalak 2-3 hari sebelum itu, dan mereka terus individu tersebut dimasukkan hospital dan mungkin nyawa tidak panjang. Ada masalah jantung, ada masalah penyakit-penyakit kronik dan sebagainya, dan meninggal dunia. Jadi itu yang menjadi kesangsian masyarakat sekarang. 1-2 kes yang mungkin berbeza tetapi menjadi tular akibat kelompok-kelompok yang mungkin tidak pasti sebenarnya apa punca individu tersebut meninggal dunia. Jadi bagaimana kita memberi respon kalau ada berita-berita yang sebegini kita terima dalam kumpulan WhatsApp keluarga kita, rakan sekerja kita, dan pastinya sedang berlegar sekarang di sosial media. Ya, jadi mengenai perkara-perkara seperti itu, ya, I think antara sebab perkara-perkara ini disebarkan adalah ramai yang takut untuk mengambil dos penggalak. Tetapi kita lihat bahawa panjang program imunisasi ini memang banyak kali daripada dos pertama dulu. Kalau Nazri ingat tahun lepas pun ada juga penurunan berita seperti ini, tetapi apabila disiasat, dia tidak ada kena-mengena dengan vaksin. So kerana apabila perkara begini berlaku, biasanya hospital akan menyiasat punca kematian. Mereka akan melakukan postmortem. Dan saya rasa sepanjang 2 tahun kita memberi vaksin, dos pertama, dos kedua, dos ketiga, memang banyak berita-berita seperti ini. Masih tidak dapat disahkan bahawa tidak ada yang menunjukkan causal effect, maknanya kematian yang disebabkan oleh vaksin. Masih tidak ada. Tapi oleh kerana ramai yang menerima vaksin sekarang di Malaysia, kitanya dos penggalak pun kita sudah memberi lebih 200,000 sehari. Dan apabila ia telah mencapai lebih kurang 90-80-90% daripada populasi dewasa, ada yang kemungkinan yang apabila ajal mereka telah tiba, mungkin 3 hari selepas vaksin, seminggu selepas vaksin, sebulan selepas vaksin, tetapi ia tidak semestinya, dan so far tidak ada yang menunjukkannya ianya disebabkan oleh vaksin. Jadi saya rasa kita kena pisahkan antara dua ini, sama ada ia disebabkan oleh vaksin ataupun ia disebabkan oleh perkara lain. Kerana banyak kes yang ianya disebabkan oleh perkara-perkara lain yang kita lihat lah. Jadi sepanjang ini tak ada lagi yang disebabkan. Itu yang kita lihat. Kita dah bagi berapa puluh juta dos vaksin dah sekarang. Ya, dan so far dia dapat selamat. Bagi kelompok remaja, ini satu kelompok yang dibimbangi juga. Sekolah sudah pun dibuka dan kita akan memasuki sesi persekolahan baru tidak berapa lama lagi. Dan kelompok ini apabila episod yang lalu, iaitu pada ketika sekolah dibuka, penularan varian Delta amat membimbangkan. Adakah kita wajar juga mempercepatkan proses pemberian vaksin dos penggalak kepada kelompok remaja? Untuk kelompok remaja iaitu 18 tahun ke bawah, umur 17 tahun dan ke bawah, untuk sementara waktu ini tidak lagi dilihat keperluan kerana mereka adalah antara golongan yang muda yang mempunyai sistem imun yang tinggi, dan apabila mereka mendapat vaksin juga, antibody level mereka adalah sangat tinggi. Jadi kita melihat daripada kes-kes hospital, kemasukan ke hospital, tidak ramai kes-kes daripada golongan remaja. Cuma sekarang di Malaysia
walaupun telah diluluskan vaksin untuk 12 tahun ke bawah, tapi proses pemberian vaksin belum dimulakan kerana vaksin saya rasa belum sampai lagi di Malaysia. Ia akan diumumkan kemudian hari. Tapi ia telah diluluskan. So jadi golongan 12 tahun ke bawah yang tidak mempunyai vaksin ini mungkin harus dilihat SOP-nya di sekolah untuk memastikan tiada penularan berlaku di sekolah. Tapi untuk umur 12 tahun ke 18 tahun, data menunjukkan bahawa golongan ini masih belum memerlukan dos penggalak untuk masa ini. Dari pemantauan dan juga pembacaan Dr. Gauss untuk penularan Omicron di negara kita. Jadi apabila KKM memberi makluman berkaitan dengan protokol kuarantin terbaru iaitu pengurangan waktu kuarantin bagi pesakit COVID-19 yang tidak bergejala ataupun bergejala ringan dan juga serta kontak rapat sekitar 10 hari ke 7 hari ke 5 hari. Adakah penilaian semula ini dan juga penguatkuasaan tempoh baru pengasingan kes positif COVID-19 ini wajar dan rasionalnya boleh diterima ataupun bagaimana sebenarnya Dr. Gauss? Okey, jadi penurunan tempoh kuarantin daripada 14 hari ke 10 hari ke sekarang boleh sampai ke 5 hari adalah berdasarkan kajian yang melihat bahawa kebanyakan transmisi virus SARS-CoV-2 iaitu virus COVID-19 ini berlaku pada awal jangkitan iaitu pada 1-2 hari sebelum kita simptomatik sehingga ke 2 ke 3 hari selepas. Jadi dia punya kadar transmisi dia adalah sangat kecil, lebih kurang 4 ke 5 hari sahaja. Oleh sebab itu, Kementerian Kesihatan saya lihat hari itu telah mengeluarkan tempoh kuarantin yang baru iaitu kepada mereka yang telah menerima dos penggalak hanya 5 hari sahaja kuarantin dan mereka hanya perlu melakukan RTK antigen test pada hari kelima tak silap saya dan jika ia negatif mereka boleh keluar dan kepada mereka yang lengkap vaksinasi iaitu 2 dos atau belum lengkap vaksinasi atau tidak divaksinasi tempoh kuarantin adalah 7 hari. Ini adalah kerana kita juga melihat kepada kajian bahawa apabila mereka telah menerima dos penggalak, jika mereka kena jangkitan COVID-19, kadar virusnya juga tidak tinggi kerana kita punya tahap antibody kita tinggi. Jadi kadar transmisi juga lebih rendah berbanding jika tidak menerima dos penggalak. Jadi sebab itulah apabila di Malaysia kita telah menurunkan, saya lihat hari itu kepada 5 hari kepada mereka yang telah menerima dos penggalak. Dan negara lain juga telah melakukan seperti di US CDC Center Disease Control juga telah mengurangkan tempoh kuarantin kepada 5 hari. Ini berdasarkan kajian. Sebab kita dah 2 tahun sekarang kita dah lebih memahami bagaimana virus ini membiak dan kadar transmisi dia dan bila kita harus kuarantin. Okey sekali Dr. Gauss, dari semua angka-angka yang ditunjukkan, dari fakta-fakta sains dan juga perubatan yang kita bincangkan termasuk pemberian dos penggalak, pengurangan waktu pengasingan ataupun kuarantin bagi mereka yang ada dos yang lengkap ataupun sudah pun menerima dos penggalak dan juga kontak rapat itu semakin susut menjadi 5 hari ke 7 hari. Adakah kita sudah bersedia dengan angka yang di bawah kataupun RT kita 1.0 sekarang 2,000 ke bawah positif COVID-19. Adakah kita dapat menjangkakan bahawa negara sudah bersedia untuk beralih ke era endemik dalam masa yang terdekat? Saya rasa pada sebelum Omicron dilaporkan, ya, kita nampak seperti kita sedang bergerak ke arah fasa endemik. Tapi apabila dengan penularan virus Omicron dan kita melihat bagaimana Omicron telah melanda negara-negara yang mempunyai kadar vaksinasi tinggi seperti di United Kingdom dan Amerika Syarikat, saya rasa KKR telah mengambil langkah lebih berhati-hati untuk melihat dulu bagaimana ianya akan jangkitan akan berlaku pada masa hadapan. Kerana kita melihat di United Kingdom sebagai contohnya, mereka punya dia panggil Omicron wave. Kadar jangkitan Omicron sekarang lebih tinggi daripada kadar Delta mereka dahulu. Jadi mereka telah membuat simulasi di Malaysia. Jika perkara sama berlaku di Malaysia, kita mungkin melihat kes meningkat kepada 20-30 ribu semula
jika ianya perkara sama berlaku di Malaysia. Kita belum melihat lagi ianya berlaku di Malaysia, tapi hari itu saya melihat satu media session dengan KKM. Mereka menjangkakan jika ianya berlaku seperti di UK, kita mungkin sampai ke 30,000 kes sehari. Jadi itu agak merisaukan. Jadi sebab itulah saya rasa Kementerian Kesihatan tengah menambahkan lagi jumlah booster yang dos penggalak kepada rakyat-rakyat Malaysia untuk kita bersiap sedia jika kita mendapat wave Omicron ini. Jika tidak, ianya lebih baik, tapi jika kita dapat, kita lebih bersedia, kerana apabila kita melihat pada bulan September, apabila kita mencapai 20,000 sehari, hospital-hospital di seluruh Malaysia dah memang penuh pada masa itu, dan kita melihat bagaimana kita punya frontliners semua telah penat pada ketika itu. Jadi kita kalau boleh tidak mahu perkara itu berlaku lagi. Jadi saya rasa itu antara sebabnya Kementerian Kesihatan mungkin menangguhkan pergerakan ke fasa endemik ini. Okay, terima kasih Dr. Ghaus atas pencerahan dan juga perkongsian berkaitan dengan pemberian dos penggalak, mengapa kita perlu segera mendapatkan dos penggalak, dan juga pengurangan waktu pengasingan bagi pesakit COVID-19 dan juga kontak rapat yang sudah pun mendapatkan vaksin dan juga lengkap dengan booster. Terima kasih Prof. Muhammadiyah Dr. Muhammad Ghaus Muhammad Azam, Pengarah Institut Genom dan Vaksin Malaysia. Itu saja agenda awal ini pada malam ini dari World Trade Center Kuala Lumpur. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.